Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdiana binti Rusli dari Diploma in Nursing Cohort 65 semester 6. Nombor matrik 3041183070. Nama pensyarah Wan Ahmad Fuad bin Wan Ahmad Kamil. Pembentangan saya hari ini MPU DN 2163 yang bertajuk Negara Asia yang maju mempunyai satu sektor ekonomi yang kukuh. Salah satu sektor Malaysia patut fokus untuk menjadi lebih maju dan berjaya adalah dalam sektor pertanian. Saya memilih sektor pertanian. Pengenalan. Pertanian didefinisikan sebagai satu aktiviti pertanian menghasilkan sumber makanan, sayuran, buah-buahan, hasilan ternakan dan banyak lagi. Sebahagian besar peratusan penduduk di dunia menjalankan aktiviti pertanian. Pertanian merupakan pembangkit kepada ekonomi sesebuah negara. Namun begitu, pertanian juga tidak lari daripada menghadapi cabaran. Pertanian juga adalah merupakan tunggak asas kepada kehidupan manusia baik dari segi sumber makanan, kewangan dan ekonomi. Slogan pertanian adalah perniagaan. Sememangnya ada kebenarannya. Hal ini merupakan visi yang sangat popular yang bertujuan untuk mentransformasikan Malaysia sebuah negara pertanian. Kini pelibatan sektor pertanian Malaysia semakin meluas sehingga ke peringkat antarabangsa. Pelibatan Malaysia yang baik di peringkat antarabangsa ini telah menunjukkan Malaysia berani meningkatkan potensi diri. Kejayaan sektor pertanian Malaysia ini harus dicontohi oleh sektor-sektor yang lain. Antara usahanya adalah penganjuran pameran bertaraf antarabangsa. Malaysia telah berjaya menganjurkan pameran bertaraf antarabangsa dan berjaya menarik lebih ramai peserta luar negara yang terlibat dalam sektor pertanian. Sebagai contoh, pada 23 November hingga 2 Disember 2012, Malaysia telah mengadakan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan antarabangsa dan menarik kira-kira 25 buah negara di dunia untuk menyertai pameran tersebut. Yang kedua, program latihan usaha sama dengan negara luar. Beberapa siri latihan tahunan bersama petani luar negara telah diadakan. Kursus ini telah mengutamakan industri agro makanan di samping penggunaan teknik pertanian moden. Sebagai contoh, melalui kerjasama antara Jabatan Pertanian Malaysia dengan The Japan Agricultural Exchange Culture Jepun, seramai 280 orang petani telah mengikuti latihan kepimpinan petani muda. Selain itu, seramai 152 orang belia Malaysia dan Jepun telah diberi gelaran selepas belia Jepun diberi gelaran lepasan belia Jepun dan bergiat aktif dalam pertanian moden sejak tahun 1985 hingga kini. Dan seterusnya, penghasilan produk makanan ternakan dan baka ternakan dengan kerjasama pihak luar. Penghasilan makanan ternakan iaitu rumput bali dan tanaman di i, sorry. Penghasilan makanan ternakan iaitu rumput bali yang ditanam secara hidroponik telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama dengan negara Australia. Para penyelidik ternakan dari 10 buah negara dunia antaranya dari Australia, China, Iran dan negara lain turut menganjurkan persidangan makanan ternakan antarabangsa pada tahun 2012 untuk berkongsi maklumat bagi menghasilkan makanan ternakan yang berkualiti dengan kos efektif melalui kaedah bioteknologi. Selain itu, keluaran padi kacukan luar negara. Negara Malaysia juga aktif dalam penanaman padi. Penyelidikan telah dilakukan untuk mencari jenis padi yang wangi, lembut dan rasa yang cukup enak. Sebagai contoh, kerjasama Malaysia dengan Taiwan telah menghasilkan padi kacukan MRQ76. Padi jenis ini seakan mirip padi wangi jasmin yang diimport dari Thailand. Seterusnya, penyelidikan ubah suai genetik tanaman.
Malaysia turut terlibat dalam penyelidikan tentang pengubahsuaian genetik tanaman. Malaysia diwakili oleh MARDI telah menganjurkan seminar teknologi kejuruteraan genetik pada 24 September 2012 dengan menjemput 5 orang pakar dari luar negara untuk membincangkan keselamatan makanan melalui pembiakbakaan tanaman dan pengubahsuaian makanan. Seterusnya, tanaman yang dihasilkan hendaklah lebih selamat sesuai untuk penjagaan kesihatan dan kelestarian alam sekitar. Sebagai contoh, tanaman ubahsuai ialah padi, betik, jagung, kacang soya, kelapa sawit dan lain-lain lagi. Di samping itu, ekspor keluaran tempatan. Terdapat juga hasil tanaman Malaysia telah diekspor ke luar negara. Minyak sawit, getah, tebu dan lain-lain lagi telah mendapat sambutan yang baik dari luar negara. Hubungan dagangan yang baik dengan negara-negara luar juga dapat meningkatkan ekspor hasil tanaman Malaysia. Okey, seterusnya. Sejak dahulu lagi Malaysia sangat aktif dalam bidang pertanian. Meskipun Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran di pelbagai peringkat, namun Malaysia tetap gigih berusaha untuk memajukan sektor pertanian agar setanding dengan peringkat antarabangsa. Antara cabaran yang harus dihadapi oleh Malaysia iaitu wujudnya persaingan pasaran. Terdapat negara lain yang mempunyai tanaman yang sama. Sebagai contoh, Indonesia merupakan pengeluar minyak sawit utama dunia selain Malaysia. Seterusnya, kurangnya teknologi moden yang dapat menyumbangkan hasil berskala besar. Hal ini disebabkan dana yang tidak mencukupi bagi menanggung pertanian skala besar. Pihak institusi kewangan masih kurang yakin untuk memberi pinjaman yang besar kepada pengusaha tempatan yang hendak mencuburi diri daripada sektor pertanian. Selain itu, kurangnya penyelidikan tentang pertanian moden. Penyelidikan tentang tanaman moden, biji benih, teknik biak baka dan sebagainya masih berkurangan. Sesetengah pihak berusaha tanaman masih bergantung kepada kajian-kajian pihak terdahulu untuk mengatasi masalah tanaman mereka. Seterusnya, perkongsian antara bangsa dan serantau yang terhad ke atas tanaman tertentu. Terdapat perkongsian antarabangsa tentang tanaman yang berskala besar sahaja seperti kelapa sawit, getah ataupun padi. Selain itu, tenaga kerja kurang mahir dan berkurangan. Hal ini menyebabkan kerja yang lambat untuk menghasilkan sesuatu produk untuk diekspor. Di samping itu, masalah cuaca, penyakit tanaman dan serangan musuh tanaman juga menjadi cabaran untuk sektor pertanian. Kesimpulannya, perniagaan yang berasaskan pertanian mampu memberikan pulangan yang hasil yang lumayan serta berpadanan kepada petani dan pengusahanya. Hal ini juga membantu dalam menjana ekonomi dan menggerakkan pembangunan negara. Negara kita Malaysia mempunyai tanah yang subur, bebas daripada bencana alam. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan, bermakna kita telah mensia-siakan anugerah sumber perniagaan yang ada. Melalui strategi-strategi yang telah disusun oleh kerajaan demi untuk membantu masyarakat tani di Malaysia, pertanian adalah perniagaan. Sudah pasti akan dapat dilaksanakan sekiranya kita sama-sama mencari jalan untuk memperhebatkan bidang pertanian dengan cara menjadikannya sebagai satu sumber pendapatan kita. Saya akhiri dengan sekian, terima kasih.